Assalamualaikum guys, welcome back to Vlog Abang Gan. Hari ini kita akan pandu uji sebuah model terbaru daripada Kia, iaitu di belakang saya ini, iaitu Kia Grand Carnival yang baru ataupun generasi keempat. Dan ini juga adalah media drive yang pertama selepas owner baru ambil alih jenama Kia dekat Malaysia. So, kita akan bermula daripada Glamary ke Ipoh dan Ipoh ke Glamary. Dan untuk hari ini, saya akan cerita dengan lebih menyeluruh apakah yang ada pada Carnival ini, termasuklah dengan driving experience. Yang paling penting adalah, cantik bahang design baru ni. So, macam biasalah, sebelum itu bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng. In 3, 2, 1, let's go! So guys, inilah dia design rekaan terbaru Kia Grand Carnival. Dan kalau kau tengok kan, ini adalah totally new berbanding dengan sebelum ini, di mana yang ini boleh katakan design dia totally new, termasuklah dengan platform dia juga adalah baru. Dan of course untuk design ini pun berbeza. Dan kalau kau lihat kat sini, dia macam diinspirasikan falsafah daripada tiger face, muka tiger. Kalau kau tengok daripada hadapan, kau nampak macam inspirasi daripada muka rimau sendiri. Dan of course kita tengok dulu luaran dia, apakah yang baru ataupun apakah yang ada pada model ni. Firstly kita tengok, kau tengok dia punya depan dia. Kau tengok ini lampu, ini nampak macam One Piece tau. One Piece buat ke situ, tetapi dia bijak. Kau tengok design ini adalah lampu DRL, dan of course lampu DRL ni juga bertindak sebagai lampu signal. Yang kedua adalah ini adalah lampu utama, dan ini adalah lampu high beam. Dia pecahkan, kau nampak? Dia pecah, nampak macam pelik tau, tapi malam-malam kau tengok memang lawa. Dan of course daripada jauh kau akan nampak sangat-sangat lawa. Dan of course kat bahagian bawah ada nampak ni. Okey, itu mungkin adalah fog lamp juga dekat situ. Dan untuk yang ni kau tengok untuk grill dia, serius grill yang baru, grill yang kau nampak satu kemewahan ada dekat kereta ni tau. Dan of course yang ini datang juga dengan logo yang baru Kia. Nampak macam KN kau, tapi ini adalah perkataan Kia. Ini adalah logo yang baru. Untuk bahagian bawah kau tengok dengan bumper lid dekat bahagian bawah berwarna chrome dekat situ. Cantik tak? Overall memang cantik. Yang ni kau tengok, ni ada colour. Ini tak salah colour grey, yang itu adalah colour silver. Yang itu ada colour hitam, putih dan juga merah. Actually totally dia ada 6 colour. Total dia ada 6 colour So itu adalah pada bahagian luaran dia, dan kita beralih sikit ke bahagian tepi. Untuk bahagian tepi dia gunakan tayar bersaiz 18 inci ataupun rim 2 tona bersaiz 18 inci. So yang ini kita nampaklah dia gunakan tayar Continental 235 60. Okey. Dan of course dia punya side mirror nampakkan besar, berada dekat bahagian pintu, bukan dekat air pillar, tapi letak bahagian pintu. So mungkinlah lebih kepada pandangan yang lebih luar lah. Dan kau yang ni nampak ni, dia ada 2 tone colour. Nampak 2 tone colour. Dan of course ini adalah kiri kanan dia adalah orang katakan electric door. Dan of course untuk electric door dia satu ciri safety dia adalah, kiranya kalau kereta ini dalam keadaan lock dan kunci berada dekat kita, dan kalau kita berada dekat-dekat, automatically dia akan buka sendiri pintu ini. Dan of course dia adalah orang katakan the first number one yang boleh buka pintu dengan sepantas 3 saat, kata dia. So kalau kita tengok kepada side profile, nampak ni panjang dia. Of course untuk yang ni dia adalah lebih panjang ataupun lebih lebar berbanding dengan sebelum ini. Dan kalau kau tengok size dia lebih kurang macam Alphard lebih Fire, lebih kurang macam tu untuk dia punya size dia. Okey, dan kita beralih kepada bahagian tepi. Yang ini kau tengok dia macam ada design diamond cut dia. Okey, untuk color macam ni aku tak ada isu tau. Tetapi kalau untuk color kereta putih, aku rasa macam pelik gila. Serius, pelik gila. Aku tak tahu macam mana dia punya bentuk. Nampak macam buruk pun ada, tapi untuk macam ni aku boleh terima tau. Yang ni macam aku boleh terima. Dia nampak macam ada 2 bahagian dekat situ tau. Nampak tu? Ini diamond cut kan. Ini kau tengok ada pulang ada kata lawa, ada kata tidak. Tapi bagi aku boleh terima untuk yang ni lah. So untuk bahagian belakang, atas ada roof rail dan of course dia ada antenna shark fin. Dan untuk bahagian belakang simple and sweet. Kau tengok dia cuba ikut logo Kia kat sini. Tulisan Carnival pun dia cuba ikut ala-ala macam tu juga. Dan untuk bahagian belakang kita nampak
dia nampak ala one piece tau. Kiri ke kanan. Tapi sebenarnya tidak. Dia sampai sini saja. Yang ini sampai sini saja. Yang ini dalam dia lebih kepada macam diamond cut. Nampak design diamond cut. Now, of course, bahagian belakang sangat-sangat simple. Di bawah dia macam ada ala-ala skid plate sikit dan sangat-sangat lebar. Dan of course, dia ada elektrik juga. Kalau kita buka, ini adalah 11 seater. Dah dibuka dah. Tadi tak buka. So ada 11 seater. So kiranya 3, 3, 3, 2. Ataupun boleh jadi 3, 2, 2, 2. Boleh jadi macam tu juga. Terpulang kepada susunan anda. Yang ni kau boleh letak barang ataupun kau boleh berdiri ke tegakkan dia ataupun kau boleh naikkan juga dia. Okay? So yang ini kita cerita dekat dalam. So this is overall untuk design luaran Kia Carnival. Okay? Sebuah MPV mewah 11 seater. Okay? So seterusnya kita akan masuk ke dalam. Saya akan ceritakan apakah perubahan yang ada pada bahagian dalam. Let's go. Aku agak suka dengan dia punya dashboard, rekaan dashboard ni. Nampak, kadang-kadang nampak macam old school sikit, tapi dia nampak simple. Di mana dia cuba mengekalkan beberapa perkara yang ada dekat luar. Contohnya macam ni, diamond cut ni. Dan of course kalau kita tengok kat sini dia punya dashboard macam ada 2 layer. Satu kat atas, satu kat bahagian bawah. Dan of course yang ni adalah hard case. Yang ni macam ni soft. Ini adalah hard. Dan of course ini hard balik. So ini hard, soft, hard balik. Di mana hard yang ni dia adalah membawa kepada one piece kepada sistem infotainment lah. So of course yang ni sistem infotainment 12.3 inci, skrin tersentuh. Yang paling penting adalah dia ada kamera 360. Dan kamera 360 dia jelas. Yang ni memang jelas, aku suka. Yang ni memang jelas. Nampak ni dia punya kamera 360. Sangat-sangat jelas kat sini, okey. Dan of course kalau pergi kat bahagian meter dia adalah gabungan antara analog dan juga digital lah. So yang ni adalah TFT 4.2 inci. Yang ini kiri kanan adalah dia punya, orang katakan dia punya analog lah. Dan of course kalau kau tengok, kita dah jalan 210 km daripada KL ataupun Glenberry ke Ipoh. Minyak tak turun bang. Ya Allah ya tuanku. Dan balance ada lebih kurang 693. Dan of course inti tangki ni adalah 72 liter. Aku rasa full tank boleh pergi sampai easy 1000 km. Tak ada masalah. Dan of course kat sini kita nampak ada pedal shift kat sini. Okay? Ada pedal shift. Dan of course all controller dekat bahagian sini. Dan untuk bahagian pintu kalau kita tengok dalam dia adalah dua tona tau. Tiga tona lah. Warna gelap. Okay? Warna gelap. Ini adalah warna cerah, warna krim. Dan warna putih adalah warna cerah juga bahagian atas ni. So dia macam ada 3 color lah dekat bahagian dalam ni. Okay. Dan of course dekat sini kita nampak dia ada power off. Ini hole dan sebagainya. Ini lebih kepada controller pintu dan juga bahagian bonet belakang lah. Okay. Seterusnya untuk everything macam saya kata, skrin tersentuh. Yang ini everything is touch screen Semua touch tau. Semua touch. Termasuk dengan aircon. Nampak? Termasuk dengan aircon. All is touch. Dan yang paling penting adalah dia ada button. Di mana saya sangat suka, walaupun dia ada touch, tetapi untuk yang ni dia ada, nampak ni, gerigi-gerigi ni untuk kita mudah pusing. Okey? Sebab apabila kalau kita tengah memandu, takkan kita nak touch dia tak ada feel. Tapi untuk ini kita ada feel. Nampak kita ada feel. Kita ada feel kat sini. Termasuk dengan ni lah, everything yang ni touch, yang ni kita ada feel kat situ lah. Dan of course yang ini dia ada USB. Dan untuk bahagian tengah kita nampak kat sini dia ada armrest. Okey? Dia ada armrest kat bahagian tengah. Dan ruang dia sangat-sangat besar. Kita tengok sikit kunci. Macam mana kunci Kia Carnival yang baru. Okey, nampak hole. Yang ni kiri kanan hole lah, everything. Yang ni dekat bahagian tepi nampak ni. Ini lock, unlock dan juga hole. Semua bahagian tepi. Wah. Cantik. Kunci cantik. Cantik, bagi aku cantik benda tu. So, itulah untuk bahagian dalaman yang saya boleh tunjukkan. Kejap lagi saya akan pergi ke bahagian belakang. Saya akan tunjukkan dia punya tempat seat ataupun seat posisi dekat bahagian belakang. Yang paling penting adalah dia punya cup holder super duper banyak. Dia ada 12. Total dia ada 12 cup holder, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? So sekarang ni kita pergi pula ke bahagian belakang. So, saya berada dekat seat row nombor 2 dan of course dia ada seat row nombor 3 dan juga ada seat row nombor 4. Untuk bahagian row nombor 2 tak ada masalah. Row ketiga pun tak ada masalah. Untuk row keempat saja aku rasa itu adalah sesuai untuk kanak-kanak, untuk dewasa, debab macam aku ni pula. Payah. And of course seat ni saya katakan ni boleh alih lah. Okay, kalau saya alihkan sikit sini, di mana yang ini kita boleh, sama ada kita boleh angkatkan dia. Okey, ataupun kita boleh turunkan dia. Ataupun kita boleh tengahkan dia juga untuk letak barang kat sini. Dan of course belakang ada aircon lah. Yang ini kau boleh adjust.
Okay, ada van belakang kat sini yang ada adjust untuk aircon. Belakang pun ada aircon juga. So total belakang ada 2 lah. So dekat row ketiga tu tak ada. Okay, so everything kita dah cerita semua. Sekarang ni we go for the driving experience. Part ni aku nak cerita banyak. Okay, so sekarang ni kita cerita pasal feel permainan juga. Dan untuk engine, cuma ada satu pilihan engine ditawarkan, iaitu 2.2 liter turbo dengan kuasa dia adalah 199 horsepower dan juga 441 Newton meter torque. Dan of course yang ini dia gunakan kotak gear 8 kelajuan lah, shift E 8 kelajuan, di mana yang ini dia adalah shift by wire lah. Kalau kau tengok dia punya twin gear dia ni, dia ada diamond cut dia juga twin gear ni, dan twin gear dia agak-agak unik juga lah bagi saya. Dan of course berbalik bercakap pasal gearbox ni, satu yang membuatkan saya sangat-sangat surprise dia adalah pertukaran gear, changing gear dia tu tak rasa sangat tau. Dia tak macam tipikal sebuah kereta diesel, di mana kalau kereta diesel kita akan dengar bunyi yang sangat-sangat bising berada dalam kabin. Kalau kita tekan, kalau contoh saya tekan sekarang kau tengok tu. Okey. Nampak tu? Dia punya changing gear tu sangat-sangat smooth. Sangat-sangat smooth, di mana dia tak gelojoh tau. Dia tak gelojoh yang dia akan terekam. Kalau kita tukar gear dia terekam, tukar gear dia terekam. Tak, untuk yang ni tidak ada. Dia sangat smooth. Dia sangat smooth dan juga steady. Dia pergi cantik je. Dia tekan pun cantik je. Dan pada masa sama power dia ada. Dan apabila cakap power dia ada, siut dia, ini dia punya 2.2 liter diesel ni, kalau kau speed nak dapatkan 1618 easy, sangat mudah babe. Mudah sangat-sangat kau dapatkan 1618. Even kalau sekarang saya speed 12, RPM berada sekitar lebih kurang dalam 2000 RPM. Malahan boleh can go to low. Boleh pergi lebih tu. Dan sangat senang dia katakan, bukan kata 2.2 liter, tapi dengan diesel dia tu, tekan tu pergi, tekan tu pergi, tekan pergi. Yang paling penting adalah saya impress lah dia punya kotak gear lah. Dia punya kotak gear sangat-sangat sedap siut, sedap siut. Dan satu lagi, aku tak puas hati. Aku tak puas hati dekat Kia ni. Kita orang dah pergi ke Ipoh, nak balik pula ke Ipoh dah 242 km. Minyak tak nak turun. Tak nak turun bang. Dia langsung tak nak turun. Dia still masih setia dekat F tu lagi. Dan of course, yang ini dia ada 4 mode pemanduan, di mana kau boleh pilih. Dia ada normal, dia ada eco, dia ada sport dan juga dia ada smart. Secara overall, aku tak dapat nafikan lah, this is the good, salah satu MPV mewah ataupun 11 seater yang boleh kau considerkan. Of course, kompetitor saya rasakan untuk size lebih kurang plus minus lebih kurang Alphard dengan Vellfire dia. Kalau nak cakap dari segi driving experience yang lebih seronok, aku rasa aku akan pergi yang ini. Termasuk dengan keselesaan terpulang lah. Tapi bagi saya duduk belakang, actually tadi aku duduk belakang, aku boleh tertidur. Mana kalau aku tidur tu bukan sekadar driver yang baik, tapi malahan kesenyapan itulah. Senyap, selesa memang ada. Cuma satu saja yang menjadi masalah dia adalah kereta ni semua perfect dah, babe. Semua perfect. Satu je, dia tak ada sistem. Tak ada, babe. Dia tak ada sistem, babe. Dia cuma ada 7 airbag yang basic semua ada lah. Dia ada blind spot monitor, RCTA dan sebagainya. Tetapi untuk ada sistem adaptive cruise control, lane keeping assist semua, tak ada. Aku rasa mungkin dia nak jual pada harga bawah 200,000, that's why dia bagi yang itu. Kalau dia bagi ada sistem, mungkin lebih. Tapi kami menyangkakan untuk model CKD nanti akan ada kesemua benda itu. Dan of course, yang terakhir adalah segi harga lah. Berbalik ke tidak, yang itu kita buat clothing dekat luar. Tapi sodap. Serius? Sodap. So itulah keseluruhan yang saya boleh sampai pada anda. Dari segi harga, untuk harga dia agak keras sedikit. Untuk harga jualan yang ini adalah RM196,000, termasuklah didatangkan dengan 5 tahun waranti dan juga 5 tahun free service, di mana dia punya mileage adalah 100,000. Meaning which one comfort lah. Tetapi yang paling penting adalah ada free service, tuan-tuan dan puan. Itu yang lebih penting. Okay, so I think overall itu saya dah ceritakan driving experience dan sebagainya. Sama ada berbaloi ke tidak, terpulang kepada anda. Kalau kau tanya pada aku, walaupun harga dia kita nampak agak keras sedikit, dan of course target market dia adalah lebih besar lah. Dan of course yang ini saya rasa antara kompetitor yang paling boleh katakan dekat adalah macam Alphard dan juga Vellfire untuk kereta recon.
Tetapi kalau kau tanya aku dari segi drive experience, aku akan pilih yang ini berbanding dengan Alphard dengan Wayfire. Itu adalah pandangan peribadi saya. Sama ada kalau kau tak setuju, kau boleh nyata kat komen bawah kenapa kau tak setuju. Saya ada alasan saya sendiri, anda juga ada alasan anda sendirilah. So yang paling penting, the new design super bahang. Dan yang paling penting juga, kita akan tunggu model CKD akan masuk tak lama lagi. Dan untuk model CKD, saya dimaklumkan dia ada pilihan 7-seater dan juga 8-seater. Yang itu akan datang dengan ada sistem ni lah. Yang ni tak ada sistem ni. Itu yang buat spoil. Everything semua dah okey. Tak ada sistem pula. So yang baru nanti akan ada sistem. Yang itu kita akan tunggu nantilah. Okey? So sampai sini saja vlog abang kali ini. Vlog yang super ringkas. Trip yang super ringkas juga. InsyaAllah next time kalau kita ada dapat peluang, kita akan buat trip yang lebih panjang mungkin. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Kia Carnival.